sesuatu tanpa cahaya. Saya ulang, orang yang jelek nampak cahaya, dan orang yang jelek ini takkan nampak sesuatu tanpa cahaya. Al-Quran menyebut. Hari ini perhimpunan kita ini saya anggapkan sebagai satu perhimpunan yang boleh menyemarakkan cahaya bagi menerangi umat manusia ini untuk melihat kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedaran inilah yang kita sedang pupuk sekarang ini. Bukan mula semalam, bukan mula ketika pembentangan di Parlimen, tetapi sejak daripada tahun tak baik tiba-tiba ada seorang doktor pakar, maha pakar, tunjukkan jenis ubatnya. Ini boleh menyembuh penyakit kamu. Tapi malam dia dah tak mau menggunakan kepakaran dan ubat yang disediakan. Dia tolak terus. Sedangkan itulah ubatnya yang boleh mengubat. Hakikatnya hari ini masyarakat tenat sakit daripada penceramah-penceramah yang terdahulu cerita anak dan nikah, mencuri, merompak, membunuh, merata-rata atas muka bumi. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Manusia ini telah melakukan keburukan di atas muka bumi. Ubatnya Al-Quran. Tak mau cuba, tak mau. Ada orang yang menentang. Kalau yang tak mengucap tu menentang, kita boleh faham. Tapi kalau dah mengucap menentang juga, hari ini yang kita pening kepala dan tak boleh faham. Oleh kerana itu, kepada mereka yang berpenyakit ini, yang matanya elok tapi dalam gelap, tak nampak apa, bersabarlah. Beginilah peluang. Kita cuba tengok ubat baru ni. Kamu tak setuju tak apa, tapi cubalah. Kepada orang bukan Islam pun seruan yang sama. Jangan ganggu orang nak makan ubat. Kawan tu mau pegang ni. Saya minta maaf. Bubuh 3 lagi mikrofon pun suara saya teratur. Sebab dah tua. Siapa pun tua tak kuat dah suara. Dr. Zali tu dia tembik dah hari ni. 10 tahun lagi tak ada lah. Saya minta maaf doktor. Ini yang kita nak minta, ya, izinkan orang sakit makan ubat dan lepas tu lihat hasil daripada ubat yang dimakan. Tuhan suruh salah ni buat ini, salah ni buat ini. Tak mau cuba. Masing-masing mengutuk, kutuk ubat itu. Beri peluang untuk kita cuba. Kita tengok hasil dia, positif ataupun negatif. Kita pernah yakin apa yang Allah sarankan semuanya untuk kebaikan manusia. Itu aja harapan. Terutama
pada orang Islam yang tak berapa senang hati, tolong senangkan hati sekejap. Sabar. Bukan setakat pilihan raya, sabar lagi buat. Asal cukup sekali itu. Dan ada daripada Presiden kita yang akan menggulung dan dia bertanggungjawab untuk dibawa ke dalam parlimen, dan kita doakan bersama. Moga-moga usaha suci ini diberkati oleh Allah walaupun dibenci oleh manusia. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Dari sekecil-kecil bayi sehinggalah selanjut usia, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu mudah-mudahan akan dikira di sisi Allah. Paling tidak kehadiran kita malam ini menjadi saksi kita mampu berkata-kata di hadapan Allah, wahai Allah, kami telah hadir menyatakan sokongan kepada Akta Rang Undang-Undang 355 ini, insya-Allah. Saudara-saudara, kebelakangan ini kita melihat sokongan demi sokongan, termasuklah kalau kita kira hampir majoriti mufti di negara kita menyatakan sokongan. Cuma mungkin ada sikitlah yang perlu dibincangkan. Suka saya memetik kuliah Tuan Guru, Allahyarham Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat di Medan Ilmu Kota Baru. Ketika itu Allahyarham mengatakan bahawa betapa tidak tepatnya kita mengatakan hudud ataupun undang-undang Allah ini gagal, telah berjaya gagal di kebanyakan negara-negara lain. Cukup dengan kita melihat adakah solat, makin ramai menunaikan solat, masih ramai juga yang terlibat dalam kadar jenayah, gejala sosial yang berlaku saban hari. Apakah kita mampu mengatakan gagalnya solat? Maka cukuplah analogi ini yang diberikan oleh Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, menyatakan bahawa kita jangan berfikiran akal manusia semata-mata, tapi yang lebih utama, akal ini mesti dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita tampilkan malam ini Mufti Wilayah Persekutuan Sahibul Samah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awad, Naib Ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia, juga sebagai Presiden PAS, yang amat saya kasihi dan saya hormati Tuan Guru Ustaz Haji Hashim Jasim, Mursyidul Am PAS, seterusnya barisan kepimpinan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Saya mulakan dengan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran untuk kami ikutinya. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan rizkikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya mukaddimahkan dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja
mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini bolehlah tuan-tuan rujuk mafhumnya. Apa yang disebut di sini adalah ayat yang paling kuat, ayat yang paling tegas, dan telah disyarahkan oleh mantan mufti kerajaan Arab Saudi, Allamah wa wahidu zamani wa faridu asri, Al-Syekh Muhammad bin Ibrahim, di mana syarahan tersebut adalah antara yang terbaik berkenaan dengan tafsiran maksud dan makna ayat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, memperkasakan syariat Islam ini adalah salah satu daripada tanda seseorang itu menzahirkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah, sebagaimana yang disebut oleh kaedah yang disepakati, menyatakan ahkam syari' mu'allalatun bil asbab murtabitatun bil masalih. Segala hukum syarak itu adalah ada sebab-sebabnya, artinya bukan sia-sia sahaja, dan diikuti dengan maslahat. Dan maslahat itu sama ada kita capai oleh akal fikiran kita atau tidak. Dengan sebab itu, Allamah Al-Syekh Ma'ruf Dawalibi telah menghujahkan hal ini berkenaan diberi satu jawapan yang tuntas. Maka Sayyidina Umar dengan sendiri menyatakan, pergilah kamu ke Iraq, kamu qadi di sana. Mafhumnya, secara dimninya, pentingnya dalam kehidupan kita menjunjung keadilan. Semua orang mahu menegakkan keadilan. Kerana itulah Allah menyatakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, hendaklah kamu berlaku adil, maka ia adalah lebih hampir kepada takwa. Mencapainya, maka mahkamah perlu diperkasakan, perlu didaulatkan. Dan sesungguhnya demi Allah, undang-undang syariat, apa yang termaktub dalam Al-Quran adalah merentasi bahasa, bangsa dan warna kulit, kerana ia adalah milik Allah dan bukan milik sesiapa pun. Saya berharap sesiapa pun, walaupun kita apa keadaan sekalipun, apabila kita bertemu dengan nas-nas, apabila kita bertemu dengan ayat-ayat Allah, maka kita akur dan kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita yakin bahawa petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan tidaklah sempurna, tetapi kita menuju ke arah kesempurnaan. Kita bincang, kita sama-sama menghargai kedaulatan undang-undang di negara kita. Kita sama-sama mahu mengharmonikannya, kerana Islam penuh dengan sifat toleransi dan samahnya. Justru kepada siapa pun jangan bimbang terhadap undang-undang Islam, kerana dia, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir Al-Audah dalam kitabnya At-Tashri' Al-Jinai, bukan bersifat mentakzib dan menghukum, tetapi bersifat mentakdib dan mendidik. Semoga apa yang disampaikan oleh rakan-rakan sahabat-sahabat, semuanya itu menjuruskan kepada kita dengan satu matlamat dan tekad untuk menjadikan syariatullah, untuk menjadikan apa yang terbaik dalam negara kita untuk umat Islam, dan juga akan melempah ruah kepada mereka yang bukan Islam. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, takbir. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan oleh Sahibu Samaha Datuk Dr. Mufti sebentar tadi, pentingnya kita memperjuangkan akta ini dengan penuh kefahaman, ketinggian ilmu, supaya semangat ini tidak hanya terhenti pada himpunan ini semata-mata,
tapi akan terus berkekalan, kerana ini janji kita pada Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk memastikan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam berada di tempat yang paling tinggi, paling atas, dengan maksud dilaksanakan padanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kutipan derma masih lagi berjalan. Kita doakan mereka yang dalam kesakitan dengan derma tadi, mereka semakin sihat insya-Allah. Kita doakan mereka yang dalam kesulitan hutang, dengan derma itu Allah langsaikan hutang mereka insya-Allah. Kita doakan dengan mereka yang ada masalah keluarga, dengan derma itu Allah bahagiakan keluarga mereka insya-Allah. Kita doakan mereka yang dalam segala macam urusan kehidupan dunia, dengan sumbangan derma ini Allah membuka jalan, Allah memudahkan urusan kehidupan dunia kita insya-Allah. Saudara-saudara, lebih 30 tahun, 1984 tahun terakhir akta ini dipindah. Setelah sekian lama kita hidup dengan akta ini yang tidak jauh daripada hukuman 356, maka inilah masa yang paling tepat, khususnya Mac 2017, bulan hadapan, kita akan mendengar membahaskan akta ini. Justru ayo sama-sama kita mendengar pidato kemuncak himpunan 355. Majlis dengan ini mempersilakan Naib Ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia, Ahli Parlimen Marang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashabul fadilah, para ulama yang berhormat dan dihormati, pemimpin-pemimpin parti politik, NGO, dan semua kumpulan yang hadir, hadirin hadirat, semua yang hadir, kalangan umat Islam dan termasuk kalangan bukan Islam. Terlebih dahulu saya membaca suruhan Allah dalam Al-Quranul Karim, petikan daripada surah Fatir ayat 31 hingga 32. Seleranya terjemahannya, "Wallati awhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi inna Allaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir." Dan orang yang kami wahyukan kepadanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kitab Al-Quranul Karim membawa kebenaran
membenarkan apa yang ada di hadapannya daripada kitab-kitab Nabi-Nabi yang terdahulu, Taurat, Injil dan lain-lain. Sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mengetahui berkenaan hamba-Nya, lagi maha melihat. Kemudian ketahuilah, kami pernah persakakan kitab yang terdahulu kepada orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Maka di kalangan mereka itu yang beriman dengan kitab itu, ada yang menzalimi dirinya sendiri, padahal dia percaya berkitab. Dia mengerjakan maksiat, tidak beramal dengan kitab, namun dia percaya pada kitab itu. Kalangan mereka ada yang beramal secara sederhana, ada yang sangat maju menjadi orang-orang yang saleh, ke depan mengerjakan amal yang baik dengan izin Allah. Itu adalah kurnia yang besar daripada Allah. Allah menjadikan diberi kebaikan pada semuanya. Kita mengharapkan perhimpunan kita pada malam ini, pada hari ini, menghimpunkan berbagai manusia yang alim, yang jahil, pemimpin, rakyat, paham, tidak paham, yang berdosa, mengerjakan maksiat. Namun dengan hati yang bulat, menjunjung tinggi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan kebaikan diberi pada semua dengan berkat kitab ini di dunia dan di akhirat. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugilah mereka yang tidak bersama dengan kita pada hari ini. Hati-hati mereka tidak mendukung kita pada hari ini. Perkara Undang-Undang 355 memperkasakan mahkamah syariat, meningkatkan taraf mahkamah syariat supaya ditinggikan, bukan perjuangan baru bagi umat Islam. Kerjasama umat Islam, berbagai-bagai parti politik, pahaman politik, NGO Islam pernah berlaku sejak sebelum mencapai kemerdekaan. Sebenarnya kita mengulangi sejarah yang lalu yang ditulis tulisan emas, catatan yang didukung oleh pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita. Apabila British mencadangkan untuk diberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu, sebagaimana janji kepada semua negara Asia Afrika yang dijajah selepas Perang Dunia yang kedua. British yang menjanjikan kemerdekaan itu menyediakan kemerdekaan dengan agenda-agenda yang diatur oleh mereka. Mereka menerima konsep demokrasi, satu demokrasi yang mahu mengikat kita dengan penjara. Namun semua pejuang-pejuang kemerdekaan, sama ada Islam dan bukan Islam, parti yang menyertai pilihan raya yang pertama 1955, UMNO,
PAS, MCA, MIC. Parti-parti yang lain belum lahir lagi ke dunia. Ini mereka menyaksikan persediaan kemerdekaan. Kumpulan Islam melibatkan PAS, UMNO, NGO Islam telah membukakan memorandum kepada Suruhanjaya Red supaya meletakkan Islam di dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya Red yang membincangkan memorandum ini menerima keputusan pilihan raya 1955 walaupun PAS dengan 1 kursi daripada 52 kursi. Kursi PAS 1 saja. 50 lagi UMNO, MCA dan MIC. Suruhanjaya ini menerima memorandum ini dan membuat keputusan meletakkan di dalam perlembagaan persekutuan. Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain diberi kebebasan untuk beramal dengannya. Ini perlembagaan. Maka parlimen yang pertama yang menerima kemerdekaan itu telah meletakkan syariat Islam di bawah bidang kuasa negeri, Mahkamah Syariah di bawah bidang kuasa negeri, mengikut ketetapan Suruhanjaya Red. Setelah setengah abad kita mencapai kemerdekaan, sudah tiba masanya kita membuat muhasabah, membuat perhitungan semula terhadap perlembagaan yang sudah usah itu. Di sana sudah beberapa banyak peruntukan perlembagaan yang telah dipindah. Bukan 355 ini saja. Sepatutnya 355 sudah lama dipindah. Akhirnya kita membuat keputusan mengadakan perbincangan, melibatkan parti-parti politik, melibatkan pengamal undang-undang, melibatkan NGO Islam, UMNO dan PAS, bekal-bekal hakim yang kanan, peguam termasuk peguam negara dan lain-lain yang kanan, ilmuwan undang-undang, kalangan pemimpin politik umat Islam, mengadakan perbincangan di atas tanggungjawab agama, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Duri nama dia tuanku As-Sultan Yang Tua Agung, Perdana Menteri, pemimpin parti politik adalah pemegang amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhimpun pada hari ini bukan kerana titah tuanku, bukan kerana Perdana Menteri, bukan kerana Presiden PAS, bukan kerana ketua-ketua NGO. Ini kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Surah An-Nisa. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu akan kitab Al-Quran ini supaya kamu menghakimkan manusia dengan apa yang ditunjuk oleh Allah,
Allah yang maha adil, yang maha bijak. Jangan kamu menjadi penolong kepada orang-orang yang kafir. Dia akan tanggungjawab ini. Semua pihak yang tersebut membuat keputusan sekali lagi mengulangi sejarah perang mereka untuk mengangkatkan taraf mahkamah syariat. Taraf mahkamah syariat untuk membolehkan syariat Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Untuk membolehkan syariat dilaksanakan mesti ada mahkamah. Mahkamah syariat yang tinggi tarafnya, bukan yang rendah taraf. Ya, atas kewajipan inilah kita tunaikan tanggungjawab. Perkara ini tidak menyentuh hak orang yang bukan Islam. Kerana Perlembagaan Persekutuan mengatakan mahkamah syariat bidang kuasanya terhadap orang Islam sahaja. Mahkamah syariat tidak boleh menghukum orang yang bukan Islam. Ini bukan cakap kosong. Ini perintah Al-Quranul Karim. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jika sekiranya orang bukan Islam membawa kes mereka, kamu boleh hukum dan kamu boleh biarkan mereka. Allah membuat pilihan kita terhadap orang yang bukan Islam. Al-Quran menjamin kebebasan beragama. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Wahai orang-orang Islam, jangan kamu memaki orang-orang bukan Islam kerana Tuhan-Tuhan mereka yang lain pun Allah. Nanti mereka memaki Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kita memaki Tuhan-Tuhan orang yang bukan Islam. Ini Quran. Oleh kerana itu, kita benarkan orang Kristian menyambut Christmas, membenarkan orang Buddha menyambut Hari Ishak dan lain-lain, membenarkan orang Hindu menyambut Depa Bali dan Teposa, membenarkan orang Dayak menyambut Hari Kawai, membenarkan. Ini jaminan Al-Quran dan jaminan Perlembagaan Malaysia. Maka tidak ada sebab orang bukan Islam menentang rang Undang-Undang 35. Tak ada sebab bagi pembangkang perkara yang berkait dengan orang Islam. Ini sudah melanggar adab perpaduan negara. Kita minta umat Islam konsisten, beristiqamah menghadapi adab perpaduan negara. Orang bukan Islam juga mesti menghormati adab perpaduan negara. Meraihkan orang Islam. Alhamdulillah, hari ini kita adakan himpunan aman damai. Tidak ada yang boleh melakukan provokasi. Kita izinkan sebarang provokasi. Kita mengharapkan himpunan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka yang hadir, pemimpin, rakyat, pengamal media yang membuat liputan, semuanya mendapat berkat pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka menghormati kedudukan undang-undang Islam yang dihormati oleh masyarakat antarabangsa. Kepada mereka yang masih bersikap negatif terhadap Undang-Undang 355 supaya merak sejarah perundangan dunia ini, di mana letaknya undang-undang Islam dihormati oleh dunia. Ketika ahli undang-undang antarabangsa mengadakan seminar konferensi di Belanda selepas Perang Dunia yang Kedua,
untuk menggubal undang-undang antarabangsa bagi penjamin keamanan dunia. Mereka terpaksa membaca terjemahan Al-Quran Al-Karim dalam aspek undang-undang. Ini sebab perang dunia yang pertama. Di akhir abad yang lalu, awal tahun 70-an, kalangan ilmuwan barat bersama dengan Vatican City, bersama dengan Muslim League di Makkah, menganjurkan pertemuan ilmuwan Islam dan Barat, melibatkan ilmuwan undang-undang. Dalam pertemuan itu, tokoh-tokoh ilmuwan Barat mengiktiraf kedudukan syariat Islam yang wajib dibuat kajian oleh dunia. Mereka yang ada di Malaysia ini nyamuk-nyamuk dan agas-agas yang kecil saja. Seluruhnya sejarah senario pengamalan undang-undang di berbagai kasus. Dunia hari ini menyaksikan kegagalan undang-undang ciptaan manusia. Bukan sekadar tidak boleh menghapuskan jenayah, tak mampu membendungkan jenayah. Bukan saja jenayah peringkat nasional, termasuk peringkat internasional. Merebak di seluruh dunia. Kegagalannya kerana undang-undang ciptaan manusia tidak ada roh, tidak ada iman, tidak ada warisan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Islam mempunyai keistimewaan ini. Izinkan untuk melihat Islam dilaksanakan. Izinkan untuk melihat Islam dilaksanakan. Daripada kamu mencemooh, usaha memperkasakan mahkamah syariat, lebih baik kamu bincang undang-undang yang sudah lapuk, yang masih diamalkan, undang-undang menggunakan tali gantung zaman purba, undang-undang jakun diribut, yang tidak mengira siapa boleh jadi saksi, siapa boleh jadi hakim, undang-undang yang tidak ada roh. Sepatutnya ini yang dibincangkan oleh mereka, bukan mereka memerdekakan undang-undang Islam dengan kejahilan tanpa ilmu dan pengetahuan. Oleh kerana masa yang sangat ringkas, kesimpulannya saya mengharapkan usaha Rang Undang-Undang 355 akan dapat dipanjangkan sehingga mencapai kejayaan. Untuk dilihat oleh rakyat betapa hikmah undang-undang ini disaksikan oleh seluruh rakyat, sama ada yang Islam dan bukan Islam. Mudah-mudahan himpunan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah sama-sama kita akhiri majlis dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Jalal wal Ikram. Allahumma antal wahidul ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada, war-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم وبكلماتك التامة. اللهم تقبل منا أعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة كبيرها وصغيرها عظيمها وعقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الطين ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا في إقامة دينك وتطبيق شريعتك. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Kita mengumumkan juga kehadiran yang sempat bersama kita malam ini dua orang pimpinan Parti Saadat Turki. Takbir. Takbir. Saudara-saudara, sebelum pulang ada beberapa pengumuman, jangan bergerak lagi. Yang pertama, sila pastikan wajib setiap orang yang balik di tangan mereka dibawa bersama sampah-sampah. Pastikan tempat kita ini dipungut sampah dan letakkan dalam tong sampah atau dikumpulkan di suatu tempat. Yang kedua, kita minta kerjasama peniaga-peniaga untuk membersihkan tapak gerai masing-masing. Kemudian kita ucapkan terima kasih penghargaan setingginya kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKN, Polis Diraja Malaysia yang memberikan keizinan kerjasama menganjurkan Himpunan 355. Juga penghargaan kepada NGO-NGO penganjur yang bekerja keras menjayakan himpunan ini. Penghargaan khusus kepada abang-abang Jabatan Aman Malaysia, sukarelawan, pihak-pihak media dan semua pihak yang menjayakan himpunan 355. Juga terima kasih kepada semua yang hadir Muslim dan mereka-mereka yang belum Muslim, juga petugas-petugas yang membantu menjayakan. Kita mohon nasib baik petugas agar tidak pulang dahulu, agar kekal bersama kita di tapak ini sehingga selesai majlis untuk kita sama-sama memastikan tiada walau satu pun sampah yang ditinggalkan di tempat program ini.
Mari sama-sama kita akhiri Al-Quran 355 kita ini. Kita akan bersuara dengan aman. Kita membaca tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Itu gambaran. Sesi menggambar untuk media. Belakang, Bapak di belakang. Di belakang. Okey, di belakang. Ditutup. Okey. Rumah barang. Yes. Dan ada pengumuman ya. Graduate Muhammad Aminul Syafiq. Graduate Muhammad Aminul Syafiq bin Muhammad Aminul Syafiq sudah tuntut. Graduate adalah yang dapat. Kemudian siapa yang tercincin? Telefon bimbit. Siapa yang tercincin telefon bimbit? Saya tak nak sebut orang yang sudah tuntut di kertas. Minta maaf. Yes. Minta maaf bagi laluan kepada untuk Ini sih. minta maaf bila laluan kepada hormat kepada Tuan Guru untuk bila laluan saya minta kerjasama daripada semua pihak untuk dilakukan kepada sah pimpinan kita untuk meninggalkan pentas. Tolong kerjasama tolong kerjasama. Laluan. Terima kasih atas kerjasama. Jangan salam. Pergi laluan. Untuk guru perasaan asli malam ini, tolong kerjasama. Baik, majlis kita telah bersurai dan saya harap semua dapat pulang dengan selamat insya-Allah bagi meneruskan perjuangan kita yang masih berbaki. Dan kepada semua petugas-petugas, sukarelawan dan juga jabatan aman serta semua yang hadir ini, bantu majlis kita untuk memastikan landscape pada Merbuk ini terkawal, terjamin, terjaga, terpelihara dan bersih seperti biasa. Ini adalah merupakan tanda imej kita semua sebagai pejuang-pejuang Islam insya-Allah. Hingga ke bawah.
Baik, tolong dengar pengumuman ya. Yang pertama Haji Yunus daripada Mersing Johor. Haji Yunus dari Mersing Johor minta ke kanan bekas. Tuan punya duit Muhammad Amirul Safiq. Muhammad Amirul Safiq Kuala Terai, Kelantan. Muhammad Amirul Safiq Kuala Terai, Kelantan. Sila ke bekas. Beberapa unit tadi